Hai semua, selamat datang ke channel Cikgu Pija. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai semua, bertemu kembali dalam kelas Bahasa Melayu tingkatan 3 bersama Cikgu Pija. Baiklah, pada hari ini kamu akan belajar masih lagi di bawah tema 1, Suluh Masa Depan, di bawah tajuk Alam Terbentang Menjadi Guru. Kamu boleh merujuk buku teks muka surat 8 dan 9. Pada hari ini kita akan belajar aspek tata bahasa. Standard kandungan dan pembelajaran pada hari ini ialah, pada hari ini kamu akan belajar aspek tata bahasa, standard kandungan, memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Golongan kata ada 4 jenis, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata sendi nama. Standard pembelajaran, memahami dan menggunakan kata nama dan kata pinjaman dengan betul. Jadi, pada hari ini kamu akan belajar kata nama dan juga kata pinjaman. Kriteria kejayaan pada hari ini ialah, murid berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, menyatakan sekurang-kurangnya 3 kata nama dan 3 kata pinjaman yang tepat berpandukan petikan dalam buku teks. Dan yang kedua, murid akan berjaya sekiranya murid dapat membina sekurang-kurangnya 6 ayat berdasarkan kata nama dan kata pinjaman berpandukan petikan dalam buku teks. Baiklah, jadi pada hari ini kamu akan belajar 2 jenis kata, iaitu kata nama dan kata pinjaman. Baiklah, kita akan tengok kata nama terlebih dahulu. Apakah yang dimaksudkan dengan kata nama? Kata nama ialah kata yang ditujukan kepada benda, binatang, orang, tempat, bangunan, hari, waktu dan seumpamanya. Kata nama terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Baiklah, kita tengok jenis kata nama yang pertama, kata nama am. Apakah yang dimaksudkan dengan kata nama am? Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang umum sifatnya. Kata nama am perlu ditulis dengan huruf kecil kecuali bagi permulaan ayat. Berdasarkan rajah yang cikgu tunjukkan, kata nama am terbahagi kepada 2, iaitu kata nama am hidup dan juga kata nama am tidak hidup. Kata nama am hidup terbahagi kepada 2, iaitu manusia dan juga bukan manusia. Contoh bagi manusia ialah gadis, lelaki dan juga doktor. Manakala contoh bagi kata nama am hidup bukan manusia merujuk kepada haiwan ataupun binatang. Contohnya ialah kancil, buaya dan binatang-binatang yang lain. Manakala jenis kata nama am yang kedua ialah kata nama am tidak hidup. Kata nama am tidak hidup terbahagi kepada 2, iaitu institusi dan juga bukan institusi. Kata nama am tidak hidup institusi. Institusi merujuk kepada badan yang menjalankan sesuatu tugas.
Contoh bagi kata nama am tidak hidup bagi institusi ialah mahkamah, sekolah, pejabat, universiti dan sebagainya. Kata nama am bukan institusi terbahagi pula kepada dua, iaitu abstrak dan konkret. Abstrak ialah benda yang kita tak nampak dan konkret ialah benda yang kita nampak, kita boleh rasa. Contoh kata nama am abstrak ialah angin, maya dan konkret ialah meja, kerusi dan sebagainya. Jenis kata nama yang kedua ialah kata nama khas. Apakah yang dimaksudkan dengan kata nama khas? Kata nama khas merujuk kepada nama binatang, tempat, benda secara khusus. Ejaan bagi kata nama khas ialah berpangkalkan huruf besar. Kata nama khas terbahagi kepada dua, iaitu kata nama khas hidup dan juga kata nama khas tidak hidup. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua, iaitu manusia dan juga bukan manusia. Kata nama khas hidup manusia merujuk kepada nama orang, contohnya Aina Maisara, Anas dan juga Dr. Muhammad Nashihan. Doktor ialah kata nama am. Tapi apabila digabungkan dengan kata nama khas Muhammad Nashihan, oleh itu Dr. Muhammad Nashihan ialah kata nama khas. Contohnya, dekat dunia ni ada ramai doktor. Okey, tapi kita khususkan doktor yang mana satu. Jadi, kita letakkan sebagai Dr. Muhammad Nashihan. Kata nama khas hidup bukan manusia merujuk kepada nama-nama yang diletakkan kepada binatang. Contohnya, kucing, kita letakkan nama si Comel. Kata nama khas tidak hidup, contohnya merujuk kepada nama tempat dan juga nama bangunan. Contohnya, sekolah. Sekolah ada banyak, tapi kita khususkan, kita bagi satu nama khas ataupun nama yang khusus kepada sekolah tersebut. Contohnya, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Tuah. Jenis kata nama yang ketiga ialah kata ganti nama. Kata ganti nama terbahagi kepada tiga. Okey, berdasarkan gambar rajah yang cikgu tunjukkan di sini, ada dua, tapi sebenarnya ada tiga. Okey, yang pertama, kata ganti nama diri. Yang kedua, kata ganti nama tanya. Dan yang ketiga, kata ganti nama tunjuk. Okey, cikgu ada kongsikan nota dalam Google Classroom dan juga grup WhatsApp kelas. Nanti kamu boleh rujuklah. Kata ganti nama diri ada tiga jenis, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Kata ganti nama diri pertama merujuk kepada orang pertama yang bercakap, iaitu kita sendirilah. Okey, contohnya kamu bercakap dengan kawan kamu, kamu bahasakan diri kamu aku. Ataupun kamu bercakap dengan ibu bapa, dengan guru, kamu bahasakan diri kamu saya. Okey, yang kedua, kata ganti nama diri kedua merujuk kepada orang kedua yang bercakap. Okey, kamu bahasakan ataupun kamu panggil kawan kamu apa. Okey, contohnya kamu panggil dia awak ataupun engkau. Kata ganti nama diri ketiga merujuk kepada orang ketiga ataupun yang tiada dalam perbualan. Contohnya, Ryan dan Irfan sedang berbual-bual mengenai Anas, tetapi mereka tidak menyebut nama Anas. Mereka menggunakan kata ganti nama dia kepada Anas. Kata ganti nama yang kedua ialah kata ganti nama tanya. Okey, ada tiga jenis kata ganti nama tanya, iaitu apa, siapa dan mana. Okey, contohnya, untuk kata ganti nama tanya apa, bertanyakan hal mengenai binatang atau benda.
Okey, contohnya, apakah nama kucing kamu? Bagi kata ganti nama tanya siapa, bertanyakan hal berkaitan dengan manusia. Contohnya, siapakah nama awak? Kata ganti nama tanya yang ketiga ialah mana. Okey, bila kita nak gunakan kata ganti nama tanya mana? Okey, untuk bertanyakan hal berkaitan dengan manusia, binatang, benda dan juga tempat. Contoh penggunaannya ialah manakah kamu tinggal? Manakah kamu letak kucing itu? Kata ganti nama yang ketiga ialah kata ganti nama tunjuk. Okey, dalam video ni cikgu tak sediakan nota untuk kamu, tapi cikgu ada kongsikan nota dalam Google Classroom dan juga grup WhatsApp kelas. Nanti kamu boleh rujuk. Kata ganti nama tunjuk merujuk kepada perkara yang dirujukkan. Contohnya, sini, situ, sana, itu dan ini. Contoh penggunaannya ialah buku itu terletak di meja, tapi kamu menggantikan meja kepada situ. Buku itu terletak di situ. Seterusnya ialah kata pinjaman. Apakah yang dimaksudkan dengan kata pinjaman? Kata pinjaman ialah kata yang dipinjam daripada satu bahasa lalu diterapkan dalam satu lagi bahasa, ataupun dalam erti kata yang lain, kata pinjaman ini adalah kata daripada bahasa asing yang kita pinjamkan. Okey, contohnya kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit ataupun bahasa Hindu kuno. Okey, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Portugis dan juga bahasa Belanda. Contoh kata pinjaman bagi bahasa Arab ialah mahkamah, syariat, zalim, berkat. Manakala bagi bahasa Sanskrit ialah bahaya, guru, bumi, bayu, denda. Dan bagi bahasa Inggeris, dekat situ ada kesalahan ejaan, sepatutnya PENSEL. Kata pinjaman daripada bahasa Inggeris, sepatutnya PENCIL. Apabila dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu, ejaan bertukar kepada PENSEL. Seterusnya, contoh kata pinjaman bagi bahasa Portugis ialah almario. Apabila dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu, perkataan dia bertukar kepada almari. Sama juga macam balde. Apabila ditukarkan ataupun dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu, perkataan dia berubah kepada baldi. Contoh kata pinjaman dalam bahasa Cina ialah kuih, ataupun kuih. Apabila dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu, perkataannya ialah kuih. Dan bihun. Dia cuma buang tanda sempang. Yang keenam ialah contoh kata pinjaman daripada bahasa Belanda. Contohnya whistle dan juga balcony.
Dan contoh kata pinjaman yang terakhir ialah daripada bahasa Tamil. Contohnya, akka. Apabila dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu, perkataannya ialah kakak. Dan juga Surya. Apabila dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu, masih lagi perkataan Surya, cuma dia punya ejaan dia berubah daripada Y kepada I. Baiklah, apakah tugasan kamu pada hari ini? Okey, ada 3 aktiviti untuk kamu. Yang pertama, aktiviti 1. Okey, kamu perlu membaca petikan dalam buku teks muka surat 8 dan 9, dengar bahan yang dibaca dan idea yang diujarkan. Okey, ini adalah halaman petikan buku teks dalam muka surat 8 dan 9. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu yang ada di rumah ataupun buku teks digital yang cikgu telah kongsikan dalam Google Classroom dan juga grup WhatsApp kelas. Okey, kamu boleh ambil masa untuk membaca petikan buku teks tersebut. Seterusnya, aktiviti yang kedua ialah selepas membaca petikan pada halaman 8 dan 9 dalam buku teks, kamu perlu mengenal pasti kata nama, kata pinjaman daripada kedua-dua bahan. Kemudian, gariskan kata nama dan juga kata pinjaman tersebut. Ataupun kamu boleh juga menulis kata nama dan kata pinjaman tersebut dalam buku tulis tata bahasa. Kemudian, kamu boleh merujuk kamus untuk memahami maksudnya. Okey, kalau kamu tak ada kamus dekat rumah, kamu boleh rujuk link yang cikgu kongsikan dalam video ini. Okey, ini adalah link kamus Dewan Online daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Aktiviti yang ketiga ialah kamu perlu membina 3 ayat daripada kata nama dan 3 ayat daripada kata pinjaman yang kamu telah kenal pasti bagi menjelaskan maksudnya dalam buku tulis tata bahasa. Baiklah, pada hari ini kamu telah belajar 2 jenis kata iaitu kata nama dan juga kata pinjaman. Okey, terdapat 3 tugasan yang kamu perlu buat pada hari ini iaitu yang pertama, kamu perlu membaca petikan buku teks muka surat 8 dan 9. Kemudian, kamu perlu mengenal pasti kata nama dan juga kata pinjaman dalam petikan buku teks tersebut. Okey, iaitu 3 kata nama dan juga 3 kata pinjaman. Kemudian, yang ketiga ialah kamu perlu membina 6 ayat berdasarkan kata nama dan juga kata pinjaman yang telah kamu kenal pasti. Baiklah, cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan yang cikgu bagi pada minggu ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Sekiranya ada soalan ataupun pertanyaan, okey, kamu boleh kemukakan dalam grup WhatsApp kelas. Okey, nanti cikgu akan cuba untuk menjawab segala pertanyaan kamu. Okey, pesanan terakhir daripada cikgu sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Okey, ingat,
Jangan tangguh kerja. Terima kasih kerana mengikuti kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye. Assalamualaikum.